Okey, pelajar semua, kita teruskan muka surat yang terakhir ya, muka surat 10. Okey, soalan yang pertama. Okay, tengok soalan ni. Okey, soalan ni soalan bagi TP5 ya. Okey, cuba fahamkan jalan kerja ini. Okey, sekarang ni ada asas 2. Ada asas 2, asas 3, asas 6. Okey, asas tak sama. Okey, tapi masih ada cara untuk selesaikan. Mari kita tengok. Okey, sekarang bagi okey, ini adalah ini asas. Okey, pada X atau 2 ni adalah dia punya perkali dia. Maksudnya ni perkali dia. Ya, ni perkali, ini baru asas. Okey. So sekarang ni bagi asas X dengan asas Y ni kita buka dulu kurungan ni dengan cara pendarapan yang indeks. Okey, bagi perkali atau nombor ni nombor biasa Okey, dia kena kuasakan 3 juga. Jadi 2 kuasa 3 X 5/3 darab 3. Dia tak tunjukkan. Okey, maksudnya dia akan mati nilai 3 tu. Okey, jadi tinggal 5 sahaja. Darab 3 kuasa 2 Y 5/4 darab 2. Okey, pelajar boleh guna kalkulator kira. Dapat 5/2. Okey, bagi bahagian bawah ni 6 kuasa 6. Okey, 6 kuasa 6 darab 1/2 dapat dapat 3. 6 kuasa 3. Okey, sekarang ni asas X dan asas Y. X bagi kuasa 4 darab 1/2 dapat 2. Y, okey, kuasa 1 darab 1/2 dapat 1/2. Okey, so ini step pertama. Okay, step yang kedua pula. Okey, tengok apa yang berlaku. Okey, pada asas 6 ni dia dah pecah. Dia pecahkan kepada 3 darab 2. Sebab dalam soalan ni dia guna nombor 2 dan nombor 3. Jadi yang sesuainya kena pecahkan 6 ni kepada 2 darab 3. Okey, bila pecah 2 darab 3, jadi dia masih ada lagi kuasa 3 ni kan. Jadi dia kena benda kurungan, tunjukkan kuasa 3 dekat luar. Okey, sekarang ni bagi asas bagi asas X dengan Y. Okey, asas X ni kan dia jadi kuasa 2. Y kuasa 1/2. Okey, kemudian kita tengok balik. Okey. So 2 kuasa 3X kuasa 5 darab 3 kuasa 2 Y kuasa 5/2 per okey, 3 maknanya kuasa 3. Kuasa 1 darab 3 kuasa 3 darab 2 kuasa 1 darab 1/3 2 kuasa 3. Jadi okey, ni bawa turun semula. Kemudian okey, sekarang ni kita selesaikan asas 2 dengan asas 2. Asas 3 dengan asas 3, asas X dengan asas Y. So bagi asas 2 tunjukkan maknanya 2. Okey, ni asas 2. So 2, 3 tolak 3 sebab dia bahagi. Okey, kemudian bagi asas 3. Okey, ni asas 3 dengan 3. So 3, 2 tolak 3 sebab bahagi dia tolak Okey, kemudian asas X pula 2. Okey, mana X? Okey, ada ni 5 dengan X kuasa 5 dengan X kuasa 2 sebab dia bahagi tolak. So tunjukkan pada indeks dia 5 tolak 2. Dan asas Y, okey, 5/2 tolak 1/2. Okey, sehingga kita dah selesaikan. So 2, 3 tolak 3 dapat sifar. So 2 kuasa sifar nilainya 1 Okey, nilainya 1. 3 asas 3, 2 tolak 3 darab 3 negatif 1. Okey, kemudian bagi asas X 5 tolak 2 asas kuasa 3. So Y 5 tolak 1 4, 4 bagi 2 2. Okey, kemudian 1 ni darab 1 darab 3 kuasa negatif 1. Okey, dia sebenarnya dia jadi
1 darab 1/3. Okay, so X kuasa 3, Y kuasa 2. Baru dia jadi mudah macam ni. Jawapan akhir dia. Jadi per 3 kan? Okay, so jadi X kuasa 3, Y kuasa 2 per 3. Okay, step ni pelajar ambil. Okay, ni cikgu padam ya. Nanti tak keliru kan. Okay, step ni ambil. So, step 1, step 2, step 3. Ni step 4. So, ini step 5. Okay, ini. Oh, tak, ni step 5. Ini step 6. Step 7. Okay, ni jawapan akhir. Okay, memang panjang kan? Okay, tapi macam mana? Sebab tahap soalan ni makin mencabar, makin tinggi. Okay. So, nanti pelajar boleh salin ya. Okay, boleh salin. Okay, cikgu teruskan soalan nombor 2. Okay, 2 dan 3. Soalan nombor 2. Okay. Sekarang ni asas semua tak sama. Yang asas yang besar kita kena kecilkan. Okay, 64 ni kita kena kecilkan asas dia. Okay, so kita selesai macam biasa. Ikut hukum. Maksudnya kalau kurungan darab. Okay, 64. Okay, maksudnya dekat sini kita kena selesaikan. 3/2 darab 2. Maknanya 3/2 darab 2. Maknanya yang tinggal kuasa 3 bahagi 8 3 darab 2 kuasa 6. P ni kuasa 1 darab 2, 2. Okay, bahagi 2 kuasa 3. P 2 darab 3, 6. Okay, kemudian 8 kuasa 6, P kuasa negatif 6 darab. Okay, 8 ni tukar kepada 8 kuasa 2. Okay, 8 kuasa 2, 2 darab 3 jadi 8 kuasa 6. Okay, yang ini bawa turun. Ni bawa turun. Yang 2 kuasa 3 nilaikan dia jadi 8. So, P kuasa 6. So, 8 kuasa 6, P kuasa negatif 6 darab 8 kuasa 6 bahagi 8 kuasa 6, P kuasa 2 per 8 P kuasa 6. Sekarang ni semua dah jadi asas 8, dah sama. Dia dah sama, dia jadi senang nak, mudah untuk kita buat operasi. Jadi, sekarang ni bagi asas 8 ni maknanya dia darab kena tambah 6 tambah 6 bahagi kena tolak 6 bahagi per ni betul pecahan bahagi masuk konsep tolak. Jadi 8 ni kuasa 1 maksudnya jadi tolak 1. So bagi asas P, okay, asas P pula okay, negatif 6 darab ditambah dengan 2. Okay. P kuasa negatif 6 dia bahagi dengan tolak 2, dia tolak lagi dengan tolak 6 sebab dia tanda pecahan maksudnya dia bahagi. So jawapan dia bila selesaikan 8 kuasa 5 P kuasa negatif 14. Okey, nilaikan 8 kuasa 5 adalah 3276. Okey, macam mana dia jadi bawah ni? Dia tukar jadi bawah sebab ingat hukum. Okey, dekat sini apa yang berlaku bila nilaikan ni dapat 32768 darab 1 per P kuasa 14. Okay, sebab tu jawapan akhir dia jadi P kuasa 14 ni berada di bawah. Okay. So step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, ini jadi step 7. Okay. So ini langkah-langkah kerja dia. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni macam biasa. Okey, kalau kurungan kena buka. Okey, dia guna asas sekarang dah sama asas 3, tak ada masalah, tak perlu tukar. Okey, bila buka dia jadi, okey ni bawa turun S kuasa 3 T kuasa 4 darab 3 kuasa 2. Okey, darab. Ini menunjukkan darab ya. So negatif 2 darab 2 dapat negatif 4 T kuasa 1 darab 2 T kuasa 2. Okey, sekarang ni yang bahagian bawah 3 kuasa 2 darab 1/2 dapat kuasa 1. So tak perlu tunjuk kat sini pun tak apa. S kuasa 4 darab 1/2 adalah 2. T 2 darab 1/2 maksudnya kuasa 1. So tak perlu tunjuk.
bahagi 3 darab 1. Maksudnya 3 kuasa 3. 3 kuasa negatif 1 darab 3 adalah negatif 3. T kuasa 1 darab 3, T kuasa 3. Okey, kemudian perhatikan betul-betul. Okey, sekarang ni ada asas, ada sekarang ni ini asas 3 dan ada asas S, ada asas T. So, kita selesaikan ikut asas yang sama. Okey, bagi asas 3. So, 3 kuasa 2. 2 dia bertemu dengan 3 ni kuasa 1 jadi tolak 1. 2 tolak 1 dia bahagi dia kena tolak. Tolak 2 tolak 1. Okey, 2 tolak 1 tolak 3. Dekat sini bahagian bahagi dia tolak 3. Bagi asas S, 3 dia tolak, dia jumpa dengan dia darab dengan S kuasa 4. So maksudnya dia tambah negatif 4, dia jadi tolak kat sini tengah-tengah ni, negatif tolak 4, ditolak dengan kuasa 2, S kuasa 2 bahagi kuasa 2 jadi operasi tolak. Okey, untuk asas T kuasa 4, T ni mana kuasa 4, okey 4 tambah didarab sebab tambah 2 bila bahagi jadi tolak 1, T ni kuasa 1 tolak 1. Dia bahagi ni dia tolak lagi, tolak. Dia tolak negatif 3. Okey, sekarang ni untuk T kuasa 4 tambah 2. Okey, dia tolak 1. Okey, dia bahagi ni maknanya T tolak 3. 1 4 tambah 2. Okey, maknanya sini T 4 tambah 2 bahagi T 1 tolak 3. Okey, sekejap cikgu cuba cek kat sini. Jadi T kuasa 2 per T negatif 2. Jadi T 2 tolak 2. So dia jadi 4. 4 campur 4, 8. Betul. Okay, sebab tu negatif ni dia 2 kali. Sebab dia tolak. Okay, so maksudnya betul operasi ni jadi T kuasa 8. Okay. So sekarang ni, okay, macam mana boleh dapat jawapan macam ni? Daripada sini, okay, dia jadi 1 per 3 kuasa 2. Okay. Darab. Okay. Dan didarab ni kalau rapat maksudnya boleh kita jadikan didarab. Darab 1 per S kuasa 3. Okay. Darab dengan T kuasa 8. Okay. Jadi 1 darab T kuasa 8 nilainya T kuasa 8. 3 kuasa 2, 9. S kuasa 3. Sebab tu jawapannya jadi macam ni. So maknanya langkah pertama, ni langkah kedua, ni langkah yang ketiga, ni langkah yang keempat. Jawapan akhir. Okay. So ni jawapan dia. Tahap ni dah tahap advance Okay. So kena berhati-hati juga untuk menjawabnya. Okay, kita sambung lagi. Ada lagi tak soalan lagi? Okay, cikgu nak teruskan. Ada lagi. Muka surat 11 pun ada lagi. Okay, muka surat 11 ni kita nak lihat, kita nak mencari nilai M. Okay, nilai M ni pada indeks. Mencari nilai berapa nilai indeks dia. Okay, soalan ni sebenarnya mudah je. Okay, mula-mula tengok ya. Okay, sekarang ni kalau asas sama, ni mesti asas sama. Kalau asas sekarang soalan ni asas 3. Okay, kita ambil dia punya indeks ni banner bersamaan. Okay, so sebenarnya kita boleh tambah ayat. Okay, maka banner satu bersamaan. Okay, ini kan kalau dia kuasa kan dia kecil. Tapi bila kita buat satu pernyataan, tulisan tu kena besar macam ayat biasa. So, buat dalam bentuk persamaan linear, kaitkan. Bila maksudnya 3M bahagi 3 kuasa M ni, bahagi dengan kuasa 2 ni, jadikan, sebab dia bahagi, ditolak lah dia punya hukum indeks tu.
So 3M tolak 2 sama dengan 11. Jadikan persamaan linear. Ada persamaan kiri, ada persamaan kanan. Jadi cari nilai M seperti biasa. So sini pindahkan dia jadi 11 tambah 2 jadi 13. So M sama dengan 13/3. Okey, soalan nombor 2. Nombor 2, okey. Sekarang ni, okey. A kuasa 2M sama dengan A kuasa 18/12. Okey, jadi dikaitkan okey dengan hukum indeks. So, maknanya 18 tolak 12 kita dapat A kuasa 6. Maksudnya A2 kuasa M sama dengan A kuasa 6. So, kita buat marker. Kita tambahlah perkataan marker. Jadi, ambil bina persamaan. Okey, 2M sama dengan 6. Jadi, M 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, sekarang ni asal tak sama kan? Jadi, kita kena fikir cara tau. Okey, kalau asal tak sama ni, asal 2 ni, asal 3. Okey, jadi kita kena samakan. Okey, apa yang boleh kita buat ialah kita tukarkan dia kepada nombor bulat. A kuasa 2 adalah 9. So, dekat sini sebenarnya dia tertinggal. Sebenarnya 2 kuasa M tambah 9 sama dengan 73. So, 2M sama dengan 73 tolak 9. So, 2M sama dengan 64. So, 2 kuasa M sama dengan 2 kuasa 6. Okey, M sama dengan 6. Okey, jadi maknanya step pertama, step kedua, step ketiga, step yang keempat. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Okey, soalan 4 dengan soalan nombor 5. Okey. 4 ni 2 kuasa 2M darab 2 kuasa 3 sama dengan 16 3/2. Okey, sekarang ni 16 ni asas ni besar tukar kepada asas kecil 2 kuasa 4. Okey, jadi dapat 2 kuasa 4 3/2. Jadi buka kurungan ni kena darabkan dia punya indeks dia. So 4 darab 3/2 dapat 2 kuasa 6. Okey, jadi sekarang ni ambil bina persamaan. Okey, persamaan. Maka 2M tambah 3 sama dengan 6. Selesaikan guna persamaan linear untuk cari nilai M. So, kita dapat nilai M sama dengan 3/2. So, soalan yang akhir. Okey, 4 dengan 16. Okey, asal tak sama. Okey, tengok ya macam mana jawapannya. Okey, 4 kuasa. Okey, yang ini maknanya dia jadikan nilainya 4 kuasa 2 kepada asal besar pun boleh. 4 kuasa 2, 16. 16M sama dengan 16, 6 tolak 2. Okey, asal dah sama. Okey, so maka bina persamaan M sama dengan, okey, so 6 tolak 2M. Okey, nak dapat M, maknanya kita pindahkan M di sebelah kiri, negatif 2M. Jadi M tambah 2M jadi 3M. Ataupun pelajar boleh jawab macam ni juga. Sebenarnya. Okey, 4 kuasa 2M tu. Okey, kalau kita nak tukarkan 16 ni kepada asas yang kecil, dia jadi 4 kuasa 2. So, 6 tolak 2M. Okey, so 4 2M sama dengan, okey, 4, okey, 2 darab 6 12 tolak 2 darab negatif 2 negatif 4M. Okey, so sekarang maka 2M sama dengan 12 tolak 4M. Pindahkan 2M tambah 4M sama dengan 12. So 6M sama dengan 12. So M sama dengan 12 bagi 6 dapat 2 pun boleh juga. Jangan kerja yang satu lagi yang alternatif kita boleh jawab. Okey, jadi kita dah selesaikan semua modul dalam modul ini. Okey, untuk bab 1. So kita akan teruskan lagi untuk pembincangan modul seterusnya untuk bab yang baru. Okey, selamat belajar.